Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia-Nya masih lagi diberi peluang kepada kita untuk kita menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan hadis daripada kitab Wasailul Wusul. Masih lagi berkait dengan hadis-hadis yang ringkas ataupun potongan-potongan hadis yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجل الأشياء عقوبة البغي. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa ataupun perkara yang paling cepat mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala ialah al-baghyu. Al-baghyu perbuatan melampaui batas tanpa hak. Melampaui batas tanpa hak. Ini Nabi kata a'jalul asya'i 'uqubatan. Perkara ataupun dosa yang paling cepat dapat dia punya balasan. Maksud cepat di sini ialah balasan dia itu Allah Subhanahu wa taala beri atas dunia lagi. Orang yang melampaui batas buat sesuatu yang bukan hak dia. Zahirnya melampaui batas ini dia berkait dengan hak orang. Berkait dengan orang lain. Melampaui batas pada perkara yang melibatkan hak orang lain, dan dia buat itu tak ada apa-apa, tidak ada apa-apa hak bagi dia untuk dia melakukan perbuatan tu, perkara tu. Jadi perbuatan ini Allah Subhanahu wa taala akan zahirkan balasannya di atas dunia ni lagi, sekiranya orang itu tidak bertaubat dan dosa dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ada diriwayatkan bahawa ithnani yu'ajjiluhumallahu ta'ala fid dunya al-baghyu wa 'uququl walidaini. Ada dua perkara ataupun dua jenis dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan balasannya di dunia. Yang pertama al-baghyu, ini perbuatan melampaui batas tanpa hak. Yang kedua uququl walidain, derhaka kepada dua ibu bapa. Ini dosa daripada kedua-dua perbuatan ini. Balasan akibat dia Allah Ta'ala segerakan di atas dunia ni lagi. Cuma kata ulama', kenapa Nabi sebut dua jenis dosa ni je? Berdasarkan hadis ini, ulama' kata
perbuatan melampaui batas tanpa hak, derhaka kepada mak ayah ni termasuk dari dosa-dosa besar. Cuma dosa-dosa besar ni banyak lagi. Kenapa Nabi SAW sebut dua sahaja? Dan ada lagi dosa-dosa besar yang lain yang akibat dia, balasan dia pun sama juga, Allah Ta'ala zahirkan atas dunia ni lagi. Maka ulama sebut Nabi SAW sebut dua perkara ini adalah berdasarkan kepada siapa Nabi sabdakan hadis pada waktu tu. Sahabat yang mari jumpa dengan Nabi SAW, orang yang mari jumpa dengan Nabi pada waktu tu, Nabi tengok dia ni ada masalah dalam dua perkara ni. Maka Nabi SAW sebut pada dia tentang beratnya dosa, kesalahan disebabkan dua perkara ni, supaya dia ni tinggalkan. Dan banyak juga dalam hadis-hadis yang baginda SAW bila sebut dengan sahabat ni, Nabi kata begini. Bila sebut dengan orang lain lagi, Nabi kata macam ni pula. Nabi kata dosa yang paling besar sekian. Kat orang lain Nabi kata dosa paling besar sekian. Jadi kadang-kadang percanggahan tu bukanlah disebabkan ada percanggahan riwayat, tak, disebabkan orang yang bertanya pada Nabi, keadaan pada waktu itu. Maka kita jumpa banyak. Jadi hadis ni pun gitu juga. Jadi Nabi SAW sebut melampaui batas tanpa hak, ini dosa yang paling cepat dapat balasan atas dunia ni. Dosa-dosa yang lain ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa ni dia ada dia punya uqubah, ada balasan dia. Cuma ada dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala sekiranya dosa itu tidak diampunkan dan pelakunya tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, maka atas dunia lagi Allah tunjuk dah balasan dia. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, musuh yang paling kuat kepada kamu, a'da aduwika, yani asyaddu a'daika adawatan laka, musuh yang paling kuat permusuhannya dengan kamu. Siapa dia? Nafsukallati baina janbaika, nafsu kamu yang ada di antara dua rusuk kamu. Nafsu ini musuh yang paling kuat sekali untuk manusia. Kalau kita kata musuh dalam selimut, musuh dalam selimut, dia ada sama dengan kita. Nafsu ni kalau dalam tasawuf dia ada tujuh martabat nafsu. Nafsu yang paling rendah ni yang jahat sekali, yang nombor satu, dipanggil nafsu al-ammarah. Innan nafsa la-ammaratum bisu'. Nafsu ni dia banyak menyuruh kepada keburukan, yang sangat menyuruh kepada keburukan. Nafsu level paling rendah sekali. Lepas tu dia ada lagi al-lawwamah, sampailah yang akhir sekali ada al-mardiyah, ada al-kamilah yang paling tinggi sekali. Jadi level yang paling bawah ni nafsu yang banyak ajak kepada perkara-perkara yang Allah tak suka. Jadi nafsu ni kalau kita tidak kawal dia, maka dia akan kawal kita. Bila dia kawal kita, tidak bawa dah pergi kepada benda baik ni. Dia ibarat macam ke kuda liar.
baca dalam kitab Minhajul apa yang saya baca dulu, kitab tasawuf, dia kata nafsu ni macam kuda liar. Kuda liar ni kalau kita tak pandai kawal dia, kita tak boleh nak kawal dia, maka habis kita. Balik kita jadi binasa, kita jadi sakit. Tapi kalau kita dapat kawal dia, maka banyak manfaat kita boleh dapat. Sama juga nafsu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni, manusia ni memang dia ada nafsu. Sebab tu dia lebih. Bila manusia dapat kawal nafsu dia, kedudukan dia lebih tinggi daripada malaikat lagi. Sebab malaikat ni Allah Ta'ala cipta, dia tidak ada nafsu. Malaikat ni dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak ada nafsu. Taat je perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh buat apa suruh. Manusia ni dia ada nafsu. Jadi dengan adanya nafsu ni, manusia dapat kawal nafsu dan taat perintah Allah, tinggal larangan Allah, maka dia jadi hebat. Dia jadi tinggi kedudukannya. Ada dalam satu riwayat tersebut di dalam kitab Durratun Nasihin. Cuma sebagian ulama kata dia punya riwayat ni terlampau lemah, tapi tak apalah. Kena cerita tentang, dalam riwayat itu sebut tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika menciptakan akal dan juga nafsu ni. Allah Ta'ala ciptakan akal dengan nafsu. Bila Allah Ta'ala ciptakan akal, Allah Ta'ala panggil akal, mari sini. Akal pun dah mari. Bila Allah Ta'ala kata pergi, dia pun pergi. Kemudian Allah Ta'ala tanya dia, siapa aku, siapa kamu? Man ana wa man anta, siapa aku dan siapa kamu? Maka dia jawab, engkau adalah Tuhan aku dan aku adalah hamba-Mu yang lemah. Ini jawapan akal. Dia kata, engkau wahai Allah, engkau lah Tuhan aku yang jaga aku. Aku ni hamba yang lemah, tak ada apa-apa. Kemudian Allah Ta'ala cipta pula, cipta nafsu. Lepas Allah Ta'ala cipta nafsu, Allah panggil dia. Nafsu duduk senyap je, duduk jawab. So mari tak mari, senyap. Kemudian Allah Ta'ala tanya dia, siapa aku, siapa kamu? Siapa aku, siapa kamu? Nafsu jawab, ana wa ana, anta wa anta. Aku, mumu. Nak jawapan nafsu. Aku, engkau. Maka Allah Ta'ala pun letak nafsu ni di dalam neraka jahim selama 100 tahun. Tak di sana, kena bakar 100 tahun. Selepas 100 tahun buat keluar, tanya lagi, siapa aku, siapa kamu? Nafsu jawab, aku, kamu. Allah Ta'ala pun letak dia pula dalam neraka lapar 100 tahun. Selepas 100 tahun neraka lapar, buat keluar, tanya, siapa kamu, siapa aku? Pada ketika itulah baru dia jawab, engkau adalah Tuhan aku dan aku adalah hamba-Mu. Ni nafsu ni dia kalah dengan lapar. Sebab tu orang kata kalau nak tundukkan nafsu kita, kena banyak berlapar, puasa.
Puasa ni dia akan menurunkan keinginan nafsu kita. Ada orang yang dia ada keinginan untuk berkahwin tapi tak ada keperluan, tak cukup. Dalam kitab-kitab fiqh sebut banyakkan berpuasa. Sebab puasa itu dia boleh memecahkan syahwat. Kurang rasa keinginan tu. Khair. Ini musuh. Nabi kata musuh yang paling kuat permusuhan dia dengan kita ialah nafsu. Jadi nafsu ni kalau tak dijaga, maka dia akan bawa kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bawa jauh. Tapi kalau kita dapat kekang dia, dapat jaga dia, kita kawal dia, maka kita akan selamat. Sebab asasnya nafsu ni dia mengajak kepada perkara-perkara buruk. Sehinggalah nafsu ini diterbiah, dididik, dijaga sampailah ke tahap dia boleh bawa kita, dia redha dengan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dia gelepar. Itu sifat dia dah. Kita nak buat ibadat, nak baca Quran ke, nak baca zikir ke, apa-apa benda-benda ibadat, tak boleh nak lama. Panas. Dia kata panas. Bukan panas sebenarnya, nafsu tak suka. Dia berlawan dalam ni. Nak baca, kita dengar di mari masjid, dengar ustaz bagi tazkirah, semangat nak beramal. Baru nak start je jadi lawan. Tak boleh nak. Itu nafsu. Dan nafsu ni kalau kita tidak jaga dia, maka dia akan jadi musuh dalam selimut ni. Dia tukang apa? Tukang kuatkan bisikan syaitan pada kita. Syaitan ni musuh duk luar. Memang usaha dia 24 jam dah untuk rosakkan manusia ni, anak Adam ni. Dia akan masukkan dalam hati kita bisikan-bisikan untuk jauh daripada Allah. Yang bantu dia mana? Yang bantu dia nafsu, untuk merealisasikan apa yang syaitan nak bawa manusia ni jauh daripada Allah. Tapi dia pandai. Nanti di akhirat nanti ditanya. Dia tanya dia, apa kamu buat? Dia kata, aku suruh je. Kita cakap aje. Tak heret apa pun, dia ikut. Ini nafsu. Maka kita kena berhati-hati. Kena berhati-hati dengan nafsu. Macam mana nak berhati-hati? Kena tambahkan usaha kita untuk didik hati kita, nafsu kita ni, supaya dia ini jadi jinak dengan amal-amal ketaatan. Macam mana nak jadi jinak? Kena biasakan. Lagi. Jangan buat sekali, rasa susah berhenti. Sampai bila tak boleh? Lagi. Dia macam-macam. Kadang dia tidak halang kita nak buat. Kita nak buat ibadat tak ada masalah. Dia mari ikut lain pula. Setan ni dia pandai. Yang pertama sekali dia akan usaha macam mana tak payah buat tu, tinggal tu. Tapi nak buat juga, dia usaha cari lain pula. Dia akan rosakkan pula amalan tu. Letaklah macam-macam, ada perasaan, rasa, sifat riak lah, apa benda. Dah kali rosak juga. Ini setan.
Allah. Jadi bila Nabi kata musuh yang paling kuat tu, tak ada dah paling besar tu. Tak ada paling besar. Syaitan ni ada keadaan-keadaan yang tidak boleh kacau kita. Tapi nafsu ni tak. Dia ada semua. Dia ada semua. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'zamun nasi khataya aktharuhum khawdan fil batili. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling besar dosanya, ini dosa yang dilakukan dengan sengaja, dosa yang dibuat dengan sengaja. Manusia ataupun orang yang paling besar dosanya ialah aktharuhum khawdan fil batil, yang paling banyak di kalangan mereka bercakap perkara yang batil. Sebut benda-benda yang batil. Benda batil ni apa dia? Benda yang tak ada faedah, yang tak ada faedah pada dunia kita dan juga akhirat kita. Dalam hadis tu dia sebut ma la ya'ni. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kecantikan, kesempurnaan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak ada faedah untuk dia. Benda yang tak ada faedah. Sebab apa? Benda yang tak ada faedah ni, dia mensia-siakan umur kita, masa kita, nafas kita ni. Setiap masa dia ada harga, dia ada nilai. Sebab bila nafas ni terhenti, habis dah. Tak boleh buat apa dah masa tu, mati. Sampai azan, nafas terhenti. Pada waktu tu kita nak buat amal apa pun tak jadilah. Kita nak sedih ke pun tak ada apa-apa, tak ada kesan. Tak ada kesan. Tapi waktu nafas ni masih ada, dia ada kesan. Dia berharga, dia ada nilai. Jadi orang yang sibuk dengan benda-benda yang tidak ada faedah ini, maka dia akan kerugian. Masa dia berlalu habis gitu je, umur dia sia-sia macam tu sahaja. Dan dia akan jadi satu lagi sebab penyesalan di akhirat nanti. Benda yang tak ada apa-apa faedah untuk kita, balik akhirat menyesal. Sedangkan orang yang buat ibadat atas dunia ni pun akhirat nanti menyesal juga. Dah masuk syurga pun menyesal juga. Tengok apa, ada orang syurga lagi tinggi daripada kita, ada syurga yang lebih hebat lagi. Ada disebutkan ada ahli syurga, dalam syurga dia bau satu bau wangian yang lain tak ada dalam syurga dia. Bau lain ni tak ada sini. Tanya malaikat, ni bau dia ni. Malaikat kata ni bau orang syurga duk atas tu. Dia kalih badan, keluar bau wangi. Keluar bau wangi yang tak ada dalam syurga kat bawah ni. Itu dah masuk syurga tu, nyesal lagi. Kalau tak masuk syurga, wallahu alam, lebih lagi. Kalau umur kita dihabiskan dengan perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaat untuk agama kita khususnya, paling kurang ada manfaat untuk dunia, rugi kita. Sebab tu percakapan ni
Percakapan ni dia memainkan peranan sebenarnya. Banyak benda yang manusia ni jadi rosak disebabkan lidah, percakapan. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih, dia kata, barang siapa yang menganggap percakapan dia itu adalah sebahagian daripada amalan, sebahagian daripada amalan, yakni amalan-amalan ketaatan, maka dia akan sedikit bercakap pada perkara-perkara yang tak ada manfaat. Sebab dia rasa percakapan dia satu amal, apa yang keluar daripada lidah ni satu amal Allah Ta'ala kira ni, jadi sebab untuk dapat pahala, jadi sebab untuk dia selamat dunia akhirat, maka dia akan kurang cakap benda-benda yang tidak ada faedah. Tak dapat. Lebih-lebih lagi zaman kita sekarang ni macam-macam. Tak? Macam-macam. Ruang untuk batil ni terbuka luas. Terbuka luas ruang untuk batil ni. Tak macam zaman dulu 80-an, 70-an. Lebih maju, lebih canggih keadaan dunia ni, lebih terbuka peluang untuk manusia ni jadi rosak. Lebih terbuka. Semua orang nak cakap. Yang panggil apa, viral tu. Semua nak komen. Masya Allah. Habis rosak semua. Jadi orang yang nak selamat, orang jaga percakapannya. Tak ada manfaat tak payah cakap. Satu, dia akan rosakkan hati kita. Hati kita jadi rosak. Bila banyak bercakap ni, hati akan jadi rosak. Dia payah nak tapih lah. Dia cakap tu sono tu habis, langgar habis. Cakap. Kalau nak bercakap tak apa, cakap perkara yang ada manfaat. Yang boleh bagi kesan kepada hati kita untuk taat perintah Allah, untuk tinggal larangan Allah. Yang ni lah. Tapi payah pula nak cakap ni. Cakap sepatah berat lah. Payah. Ni benda yang tak ada faedah ni, berjam-jam, sehari, 2-3 hari tak apa. Tapi yang ada faedah untuk agama ni, untuk diri kita, dunia akhirat ni, ni payah. Sejam pun rasa lama dah. Maghrib isyak pun lama dah. InsyaAllah. Tapi Nabi khususkan percakapan. Jadi orang yang nak selamat, dia jaga lidah dia, jaga percakapannya. Cakap percakapan yang dapat membina hati dia, membina iman dia, membina amal dia, makin dekatkan diri daripada Allah. Yang ni percakapan yang kita nak banyakkan. Maksud saya sendirilah, kita setiap orang ni Allah Ta'ala beri masa sama je 24 jam setiap hari. Tak? Kita cek sendirilah diri kita masing-masing. 24 jam tu banyak mana? Hak zikir banyak mana? Yang bukan zikir tu banyak mana? Cuba cek. Hak pastinya hak bukan zikir banyak. Hak pasti. Hak zikir tu sikit. Hak bukan zikir tu kita cakap sungguh, nyungguh cakap. Hak zikir tu belum tentu lagi. Dan lidah je bunyi subhanallah, subhanallah, hati dalam benda. Jadi itu sifat yang Allah Ta'ala letak di dalam perkara-perkara yang boleh bawa kita berjaya dunia akhirat ni. Itu sifat dia. Nak jaga dia tu, tak suruh jaga nafsu, jaga hati, jaga lidah. Benda yang susah ni.
Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehinggalah hawa nafsunya itu ikut apa yang ikut agama yang aku bawa. Baru sempurna iman. Ikut apa yang Nabi. Nafsu kita ni nak ikut semua tu. Tu berat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'zamul khataya al-lisanul kadhub. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa yang paling besar ialah lidah yang selalu bercakap bohong, yang selalu berdusta. Ini lagi berat. Hak tadi cakap benda batil, hak ni cakap nipu terus. Lidah yang selalu berdusta, yang banyak berdusta. Dalam syarah hadis ini disebut yang banyak berbohong, yang banyak berdusta, dan selalu berlaku pendustaan daripadanya, sehingga cakap bohong tu, berdusta tu macam jadi sifat dia dah. Kalau cakap nak menipu tu tak sah. Dia borong belaka. Tipu. Ini dosa yang paling besar. Lidah juga. Tuduh orang tu, fitnah orang tu, semua daripada lidah ni. Tuduhan palsu, fitnah, ini semua masuk dalam dusta belaka. Cakap benda yang tak betul. Bagi saksi pun saksi palsu juga. Bantu untuk apa? Untuk benda yang tidak baik. Bahkan kata ulama, kadang-kadang lidah yang selalu bercakap bohong ni dia boleh bawa kepada apa? Kepada keluar daripada Islam. Boleh jadi kafir. Ulama sebut dalam anggota badan kita ni, lidah lah yang paling banyak berfungsi, paling banyak bekerja. Lidah paling banyak berbanding dengan anggota lain. Kadang-kadang anggota lain duduk senyap je, lidah cakap tak berhenti. Pas satu keluar. Tubuh tak gerak mana. Paling banyak. Dan ulama juga sebut tidak ada satu maksiat pun, tidak ada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan lidah ada peranan dalam maksiat itu. Lidah ada peranan dalam maksiat. Sebab tu antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh sahabat, Nabi bagi tahu ni, tahanlah lidah kamu. Tahanlah lidah kamu. Illa min khairin, melainkan daripada perkara yang baik. Kalau nak cakap baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia cakap khairan, cakap benda baik. Kalau tak mau cakap benda baik, aw liyasmut, ataupun hendaklah dia diam, tak payah cakap. Padahlah jumpa orang bagi salam, Assalamualaikum, selesai. Maksud diam ni bukan duduk dia nak tegur dengan orang, bukan gitu. Jumpa dengan orang bagi salam, tegur, tanya khabar, tak masalah. Mustakat tu je lah. Tanya khabar, cerita benda yang baik, selamat kita. Selamat. Kalau kita tak jaga lidah kita, maka kita akan banyak terpesong.
banyak terpesong. Lidah ni akan masuk cerita tentang keburukan orang, fitnah orang, tuduh orang, macam-macam. Jadi tujuan Nabi bagi tahu pada kita ni, bagi tahu dosa paling besar, supaya kita ni rasa benda tu besar. Supaya dalam hati kita ni rasa besar. Nabi kata dosa paling besar. Maknanya tak ada dah besar lagi. Hak ni paling besar, dosa banyak, tapi hak ni paling berat. Nabi bagi tahu pada kita supaya kita ini faham benda tu besar. Bila kita faham benda tu besar, kita tak buat lah. Itu tujuannya. Maka kena masuk dalam hati ni. Bila masuk dalam hati, benda ni tak betul, benda ni tak boleh, dosa besar. Akibat dia apa? Kebinasaan diri kita, kemusnahan diri kita, rosak agama kita. Di akhirat nanti kena tanya. Allahu Akbar. Masuk isyak lah. Masuk dah. Lajak lah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.